Apalagi samalah seperti kita mengharapkan Allah syurga, sedangkan di dunia kita bergelumang dengan dosa. Malam tadi saya menggigil tubuh saat baca ni muslimat. Ada dua. Satu hadis Nabi SAW, perumpamaan Arab ni kalau kita baca, Masya Allah, terasa menusuk jantung hati kita. Hakikat ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang bermaksud, orang yang bodoh itu ialah orang yang menurut kemahuan nafsunya. Betul muslimat? Sebelum ni Ustazah Zai biasa cakap, apa sahaja yang boleh mendekatkan kita ke neraka, itulah ketika kita tunduk kepada nafsu. Apa sahaja yang dicintai nafsu akan membawa kita ke neraka kalau kita tak sekat, tak berperang dengan nafsu kita sendiri. Dah ada lagi, dah ada nak lagi muslimat. 9 hari bulan 9 murah Ustazah, kita pun buka online ada 99 list. Sabar kak, setiap kali akak nak klik baca 99 Asmaul Husna. Tak hafal Ustazah, itulah dia. Benda murah tarikhnya hafal, diskaun Air Asia bila hafal, semua hafal. Cuba akak setiap kali nak klik kan, nas'aluka ya man, hilang tak teringin. Insya-Allah. Ini maksud murah Ustazah, beli je lah. Dah tu beli buat apa? Akhirnya rumah jadi museum. Dipandang, nak guna pun beg tarik tu muslimat, nak pergi travel tu satu bilik beg saja. Kenapa yang banyak sangat beg ni kak? Murah Ustazah. Tu sekarang PKP boleh travel, tak boleh Ustazah, tak boleh pakai. Beli juga beg murah tu, beli juga. Yang Ustazah bila nak pergi umrah tak tahu, tahun ni confirm tak boleh pergi. Tahun depan Ustazah tak tahu nak cakap lah kak. Saya bukan berdoa, tapi Januari ke Februari ke pun wallahu a'lam. Sedih nak cakap ni sayu, rindu labbaik Allahumma labbaik, rindu. Dah tahu macam tu kita tak buat persiapan. Mungkinkah ini tanda-tanda kiamat dah makin hampir ya Allah? Nak tunduk hati, nak menangis dalam solat bukan ketika depan Kaabah saja muslimat. Ketika kita kat rumah, kenapa tak datang khusyuk dalam solat? Lembah Kelang tak ada air. Ustazah usik je dalam Facebook, jom tahan kentut macam kita berada di Mekah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi boleh je. Ustazah, saya nak duduk daripada asar sampai isyak, nak qada solat-solat saya yang dulu. Wirid apa yang bagus Ustazah, amalan apa yang bagus, balik kak. Nanti letih sakit pinggang, nanti maghrib pergilah pula. Tak nak Ustazah, bila lagi saya nak datang. Habis tu kalau terkentut, takkan kentut Ustazah, percayalah. Tak kentut muslimat. Macamlah Tuhan tu berada di Masjidil Haram saja. Bila kita ada air, kita kata jangan membazir air, yang boleh tahan kentut asar ke maghrib, paling kurang maghrib ke isyak. Kat Malaysia ni penuh dosa maksiat lah Ustazah, nak tahan kentut pun tak boleh. Malaysia juga yang salahnya. Itu atas kita muslimat. Allah, cuba lepas maghrib tu wirid, baca Quran, nanti kita sembahyang, banyak lagi amalan ibadah, tiba-tiba dah azan isyak. Tak sedar pun muslimat. Kan boleh je. Tapi dia kata Allah kat sini antara maghrib isyak pun tak tahan. Saya beli air mineral. Untuk apa air mineral? Untuk kencing je air mineral tu Ustazah. Lepas tu satu lagi botol untuk berwuduk. Saya sebut dengan anak-anak Darul Fawaz muslimat, bila air tak ada, kami akan masuk dalam grup Darul Fawaz. Besok dijangka Taman Keramat tak ada air, jadi tolong seorang budak bawa 3 botol air. 3 botol air mineral ni muslimat. Jadi tak ada lagi sekolah mandi ke apa, khas untuk mereka nak istinja sajalah, kita mudahkan macam tu. Tapi mak-mak ni nak senang muslimat, dia pun bukan bawa 3 botol. Dia pergi singgah Petronas ke mana, dia beli 1 kotak terus. Jadi rumah saya dah jadi kilang air mineral. Macam tu lah. Kan? Dia letak 1 kotak. Tu, kenapa banyak sangat ni? Kita bagi 3 botol tu ada sebab lah nak susun. Rumah bukan luas mana. Tak apa Ustazah, nanti boleh sedekah ke orang lain. Ini nak cerita kita hidup di zaman orang beruang. Faham maksud muslimat? Masing-masing sudah punya uang. Tak heran. Sedangkan Nabi mengajar sahabat muslimat dirahmati Allah, kalau dengan 1 botol ini perkongsian begitu dahsyat. Macam mana cara berwuduk untuk kita betul-betul muslimat dirahmati Allah jaga ikut hukum fiqh yang diperlukan. Subhanallah, sebab kita tak sampai ke tahap itu. Okay? Orang yang bodoh itu ialah orang yang menurut kemahuan nafsunya. Kemudian ia bercita-cita agar Allah dapat masukkannya ke dalam syurga. Kat sini saya menangis bila baca. Kita sebenarnya adalah orang bodoh bila masih tunduk pada nafsu tapi berangan nak masuk syurga. Kenapa kita menangis?
Sebab saya tulis buku tu muslimat. Semua kita berangan-angan masuk ke syurga. Tapi bila kata Kak sabar, benda ni kan Allah bagi untuk upgrade diri akak. Ustazah, kenapa saya je yang kena? Kenapa orang lain tak kena? Ustazah, kenapa ujian macam ni pada saya, pada orang lain? Dia duk bertalu-talu pada ustazah ni muslimat. Macam lah ustazah tak ada ujian kadang-kadang. Macam mana Kak, saya ni nak naik darjah, diuji juga. Nampak sengih je ke sana ke sini. Akak tak tahu. Faham tak muslimat? Tapi kenapa kita nak mencanang-canangkan? Sebab kita tahu ini tanda Allah sayangkan kita. Jadi muslimat, jangan mencanangkan aib diri sendiri. Jangan mencari makhluk untuk mengadu-ngadu permasalahan. Cuba pandang, ni sahabat aku di wajahnya ada syurga. Ni adik-beradik aku di wajahnya ada syurga. Ni jiran aku di wajahnya ada syurga. Saya bicara satu slot tarbiyah di Radio Aikim, tajuknya ada syurga di wajahmu. DJ pun kata, Ustazah, tu bukan lagu Nash ke? Pada syurga di wajahmu. Itu pada. Ustazah kata ada syurga di wajahmu. So apa mukadimah yang Ustazah nak cakap? Ustazah yakin semua kita ni ada tiket dah pegang kat tangan untuk masuk syurga. Hai, confidentnya Ustazah? Ya, sebab semua kita ada ujian. Tidak suami, tidak anak, tidak jiran, tidak harta benda. Tak muslimat? Semua kita ada ujian. So jadikan ujian itu muslimat, ya Rab, kalau ini boleh membuka luas pintu syurgamu untuk aku, kuatkan aku ya Allah. Ajarkan aku sabar ya Allah. Ajarkan aku ikhlas ya Allah. Untuk aku bergaduh dengan orang macam tu tak ke mana ya Allah. Ni pahamkan diri kita macam tu. Jadi kita tidak akan menuding-nuding jari. Kenapa orang tu ujiannya senang? Kamu tak duduk dalam kasut dia. Kalau kamu duduk pada tempat dia, kamu pun akan merasakan susah. Semua kita. Jadi seminggu ni saya berceramah muslimat, saya tanya dekat orang. Ni saya nak tanya dekat orang Ibnu Abbas. Semangat orang Ibnu Abbas ni pakai tudung bendera lah semua kan. Semangat. Kalau saya tanya ibu-ibu masjid Ibnu Abbas, kita nak diuji dalam bentuk nikmat atau nak diuji dalam bentuk musibah? Tolong jawab. Dua-dua pula. Tamak muslimat, dua-dua. Jawapan kita muslimat di banyak masjid saya pergi, kan, saya nak ujian nikmat. Sebab apa kita berdoa, ya Allah berikan kejayaan pada anakku. Tak pernah seorang ibu berdoa berikan kegagalan pada anakku. Pernah ibu? Tak pernah. So berjaya itu nikmat, rumah besar itu nikmat, kereta tak pernah rosak itu nikmat, kawan-kawan yang baik itu nikmat. Tetapi dengan nikmat ini berapa ramai orang makin jauh dengan Allah. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum bila diuji dengan musibah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku supaya demam ni tak kebah-kebah. Kita jangan tiru tau muslimat. Sebab apa? Sebab Nabi yang suruh kita berikhtiar. Ikhtiar, saya sakit ni ustazah, berubat sampai ke mana-mana berubat, habis puluhan ribu berubat. Kulit saya ni ustazah kering, tak tahu, malu saya sampai saya pakai niqab. Ada muslimat anak murid saya, Allahu Akbar, kesian. Saya tak pernah tengok dia macam tu. Rupanya sekarang pakai sarung tangan, pakai, saya doakan dalam keberkatan ramai-ramai ni Allah mudahkan urusan perubatan dia. Dia pakai niqab, sarung tangan sampai jari-jari. Dia bisik kat saya. Ustazah, sebenarnya saya sakit ustazah. Cantik wajahnya muslimat. Tapi tak tahulah doktor kata tak ada penyakit. Ada pula berubat kata sebab penapis air. Penapis air apa kak? Dia sebut terus. Alamak, kat rumah aku pun ada ni. Tapi sehat, elok je. Pelik-pelik kadang-kadang dia pergi berubat. Orang ni kata sebab bahan dalam penapis air tu. Jutaan orang pakai, elok je pun. Ada orang kata sebab sihir. Ada macam-macam lah muslimat. So dia tutup semua, mengelupas kulit kering ni. Tercabut satu persatu kulit ni. Dia berubat macam-macam cara dah muslimat. Wajahnya cantik dulu, Masya Allah. Ya Allah kak, patut saya tak kenal akak dah. Saya duduk rumah saja pun tak jadi apa ustazah. Biar orang tak tahu. Muslimat dirahmati Allah, saya yang tanggung. Bila balik rumah tengah berpeluh panas di ustazah, ya Allah mengenyang-ngenyang muka ni. Semua seluruh badan saya macam tu. Semoga Allah jumpakan dengan ubat yang baik. Dulu ada kisah macam tu tau muslimat. Dia berubat jauh, ikhtiar. Sebab Nabi suruh ikhtiar, kita ni disuruh ikhtiar. Akhir muslimat dia ambil air ni, bawa pergi jiran sebelah. Tolonglah bacakan Fatihah, mana tahu jadi penawar. Allah izinkan sembuh.
Sebab tu itu antara tips saya bagi tahu dia, Kak, akak jumpa siapa-siapa, akak bawa air, cubalah suruh orang bacakan Fatihah, ke manalah tahu. Kita tak tahu kan, Kak, hati orang yang ikhlas. Insya-Allah ustazah saya buat. Sebab apa muslimat, kita bukan putus asa, dah habis segala dah. Rupa orang ni, kawan sebelah ni bacakan Fatihah, disapu kat kulit. Ya Allah ustazah sembuh. Kalaulah saya tahu tak payah susah-susah berubat ke mana-mana. Faham maksud? Rupanya selama ni duit dia berhabis, mungkin Allah nak bersihkan duit dia dulu dapat daripada mana. Mungkin selama ni usaha dia untuk mendekat kepada Allah tak banyak mana, lalu Allah sibukkan dia dengan cari perubatan untuk dirinya, tak payah sibuk tentang orang. Aku nak sembuh ni, aku nak berubat ke sana sini. Ini usaha yang Allah nak bagi kita sebagai pemegang tiket menuju syurga. Sebab tu jangan pernah mempadan mukakan atas ujian apa yang datang pada orang lain. Saling mendoakan, saling memberi kekuatan. Hari ni ya kita jadi ahli masjid di majlis ilmu. Kita tak tahu siapa kita 10 tahun depan. Adakah kita tunduk pada nafsu bisikan syaitan atau kita upgrade lagi iman kita? Kita ketawakan, kita menyampah orang yang diajak ke sini tak mau datang muslimat. Kita tak tahu lepas kematian dia yang mengimarahkan Masjid Ibnu Abbas. Kita tak tahu. Okay? Jadi tolong sentiasa bersangka baik, wahai hati yang mendambakan syurga Allah.